berkenaan dengan hukum puasa, 6 Syawal, minta Datuk terangkan mengenai hukum, dan juga berkenaan dengan bolehkah kita niat puasa ganti atau nazar sekali dengan niat puasa 6. Tiap-tiap tahun orang tanya soalan ni. Okey, tak apa. Puasa yang diwajibkan kepada kita ialah puasa bulan Ramadan. Ini puasa yang diwajibkan. Kemudian di sana ada hadis yang menyebut tentang puasa 6. Iaitu man sama Ramadan fa'atba'ahu sittan min Syawal fakana siyamud dahr. Siyamud dahr. Atau kama qala. Sesiapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikutinya dengan 6 hari pada bulan Syawal, seperti dia berpuasa setahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di kalangan para ulama dalam mazhab yang 4. Mazhab yang 4 ni maksud Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Mereka ini sebelum lagi daripada Imam Muslim. Mereka, riwayat-riwayat yang sampai kepada mereka, ada di kalangan riwayat tu mereka lihat sebagai tak berapa kuat di sisi sanad yang sampai kepada mereka. Saya tak mau pendetailkan, tapi nak sekadar nak bagi faham. Maka ada mazhab yang melihat puasa 6 ni dia tak makruh, tak suka. Kerana mereka takut orang sangka wajib. Antaranya ialah mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik. Mazhab yang lain dia kata tak, hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Andaian bahawa ia tak sahih itu tak kuat. Hadis ni sahih, maka dia disunatkan kita berpuasa 6. Inilah mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Dari segi zahir yang ada pada kita, dari segi bukti sanad, kita kata hadis ni sahih. Maka ada punya puasa 6. Puasa 6 adalah sunnah. Jadi kalau ada dengar ada orang yang tak puasa, mazhab yang tak puasa 6, saya beritahu memang ada lah. Dia kata, sebagai mereka kata imam-imam ini bimbang orang menganggap wajib. Dan dalam mazhab Malik, dia punya alasan antaranya, dia tak nampak orang-orang di Madinah pada zaman Imam Malik, yang mana zaman itu baru 1 kurun lebih daripada zaman Nabi, berpuasa. Dia kata kalau mereka Nabi berpuasa, sahabat puasa, mesti orang Madinah puasa. Aku tak nampak pun. So, ada khilaf. Tapi hadis itu dari segi teknikal sanadnya sahih. Sahabat ni mudah bawa berita ini, maka dengan itu kita juga berpuasa. Hadis tu kata, siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal. So, dari segi susunan dia, pertama dia kena puasa Ramadan dulu. Kemudian baru 6 hari pada bulan Syawal. Kalaulah satu orang tu puasa Ramadan dia ada slack. Maksudnya dia tak cukup. Tak cukup ada 2 sebab. Kalau tak cukup disebabkan buka puasa saja-saja. Hari ni aku buka puasa. Pasal apa? Saja member nak ajak makan. Macam ada cerita siapa. Karena kononnya menemani kekasih dia makan. Soal abang macam tu berita pun masuk. Cap ayam punya soal abang. Berita macam tu. Jadikan masyarakat bodoh. Okey, tak apalah. Kalau dia buka, kita pada bulan Ramadan tak boleh buka puasa. Tak apalah, aku buka pun aku ganti. Tanpa sebab yang syar'i tak boleh. Dia buka haram, berdosa besar. Walaupun dia kata nak ganti. Dia hanya boleh buka jika ada keuzuran. Misalnya dia sakit yang tak mampulah dia nak berpuasa. Ataupun dia musafir yang syarak memang membenarkan. Wa man kana maridan aw ala safar. Siapa yang sakit
atau di atas permusafiran, maka dia dibolehkan. Ataupun dia tak puasa kerana dia mungkin haid atau nifas, maka dia tak berpuasa. Ada alasan. Tapi bila dia tak berpuasa sekalipun ada keuzuran, bila masuk bulan Syawal, dari segi ayat hadis tadi, dia kena puasa dulu sebulan. Dia baru diikuti 6 hari. Sekarang dia belum cukup. Apa betul dia buat? Ulama-ulama dahulu, kitab-kitab syuara hadis, kebanyakan menyebut dengan kaedah begini. Dia qada dululah. Kemudian baru dia ikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal. Kalau dia tertinggal 3 hari, dia qada dulu. Kemudian dia buatlah 6 hari pada bulan Syawal. Itulah yang mengikut struktur yang disebut dalam hadis tu. Cumanya timbul perbincangan. Jika sekiranya masa tak mengizinkan dia, kod dia hari tu tinggal 15 hari ya, di atas keuzuran. Kalau nak puasa 15 hari tu pula, kemudian nak puasa 6, tak dan dah. Dengan anak cucu balik apa semua, tak dan. Bolehkah kalau dia puasa 6 dahulu dan dia qada kemudian? Sebahagian mereka nyatakan mudah-mudahan bolehlah, kerana dia tetap menunaikan juga pada bulan Ramadan yang Allah bagi itu, cuma lewat sedikit. Cuma timbul idea, boleh tak kalau dia masa dia puasa 6 tu dia niat qada sekali? Ini yang menimbulkan perbahasan. Secara asasnya dahulu ini bukan idea dah. Kemudian mula ada para ulama yang mula memberikan pendapat ini. Sebahagian mereka mengkiaskan macam kita masuk ke dalam masjid. Kalau kita sembahyang sunat 2 rakaat, kita dah tak perlu dah sembahyang tahiyatul masjid. Ataupun kita sembahyang subuh, sembahyang wajib, kita tak perlu dah sembahyang tahiyatul masjid, umpamanya. Maka dengan itu dia boleh cover dua-dua. Ini satu andaian. Kalau tanya saya orang yang tak berpendapat dengan andaian ini. Bolehkah satu orang apabila dia berhutang kita RM100, RM300, kemudian satu hari kita susah, dia mai bayar hutang kita RM300, dengan dia juga berniat derma RM300. Ni aku bayar hutang RM300, RM300 ni juga aku ingat aku derma kena hang susah. Boleh tak? Okey. Jadi andaian itu bagi saya tidak begitu kukuh pada sisi saya. Ada orang yang memberi pendapat itu, tapi saya bagi apa yang saya bersama dengan ulama yang tidak bersetuju ni. Saya bersama ulama. Karena andaian seperti itu saya lihat bagaimana kan logiknya. Sebulan 30 hari, puasa 6 hari jadi 36 hari. Maka seakan-akan dia berpuasa, Nabi kata apa? Setahun, kerana satu hari, satu kebaikan bi asyri amsalihah, dengan 10 ganda kebaikan. Jadi 36 kali 10 360, macam 360 hari, dan ada beberapa balance sikit. Okey. Sekarang kalau dia puasa macam tu, berarti dia puasa 30 hari lah. Betul tak? Dia pergi andaikan yang tu, dia ganda. Macam mana satu orang yang berkeseluruhan berpuasa 36 hari, sama dengan satu orang yang pada bulan puasa dia musafir pergi rumah anak dia di London ke di mana, kemudian dia puasa pada bulan Syawal, qada, dia sekali dapat dengan pahala sunat sekali. Dari segi munasabah juga tak munasabah. Tak apa. Tapi ada orang bagi pendapat, doktor. Memang saya kata memang ada pendapat. Ada kitab pun sebut. Saya bukan kata bukan dia bagi pendapat, dalam kitab pun ada sebut. Tapi saya bersama dengan pendapat yang menyatakan bahawasanya sewajarnya dia berpuasa 36 hari ataupun 20, kalaupun 29 kira sebulan lah. Kalau ikut, kalau dah Syawal dah masuk. Tapi 6 hari itu hendaklah dia puasa 6 sebagai puasa sunat. Kenapa boleh kita masuk dalam masjid, kita sembahyang tahiyatul masjid, kita sembahyang subuh, masuk tu imam dah
muazzin dah iqamat dah, kita sembahyang subuh terus, tak payah sembahyang tahiyatul masjid. Tujuan tahiyatul masjid berbeza dengan tadi. Tahiyatul masjid ialah bertujuan supaya kita tak duduk di dalam masjid melainkan dengan menghormati masjid, iaitu dengan menunaikan solat. Maka kalau kita tunaikan solat subuh ke, solat duha ke, berarti kita tak duduk dalam masjid melainkan dengan solat. Itu tujuan dia. Bukan kerana berarti dia dapat sembahyang duha dan sembahyang tahiyatul masjid sekali. Tak. Maksudnya makruh itu hilang. Itu maksudnya. Sebab itu di kalangan para ulama, ada yang menyatakan tidak ada yang khusus tahiyatul masjid itu, yang ada ialah apa-apa solat sebelum duduk, termasuk solat mutlak. Ada pendapat di kalangan fuqaha yang menyebut demikian. So kalau tanya saya, puasa ganti kemudian puasa 6 terbaik. Kalau tak sempat, puasa 6 lepas tu ganti kemudian. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala seperti yang dijanjikan di dalam hadis. Tujuannya nak dapat pahala tu. Wallahu a'lam.